Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, yang saya hormati lagi saya kasih Pengurusi Masjid Seri Sulong serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tak terhingga, karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik untuk kita sama-sama hadir dalam satu majlis. Mudah-mudahan majlis yang kita hadir ini mendapat keredaan, mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Seperti mana yang kita rancang pada malam ini, satu majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah, kita hari ini mendapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. Satu-satunya nikmat yang sangat besar yang sepatutnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Apa makna syukur? Ialah meletakkan sesuatu, nikmat yang dianugerahkan, nikmat yang dikurniakan kepada kita pada tempat dia. Itu makna syukur. Bukan syukur hanya sekadar mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma pujian kepada Allah. Berapa kali sehari kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan nikmat Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak terhitung banyaknya nikmat Allah Ta'ala, sampai Allah tanya kita berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu nak dustakan? Kerana apa? Terlalu banyak sangat nikmat Allah. Kalau kata syukur itu hanya mengucap Alhamdulillah, berapa kali sehari ucap? 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 17 kali. Nikmat tak terhitung banyak, ucap Alhamdulillah 17 kali ya. Satu hari bernapas berapa kali? Berapa ribu kali? Berapa kali ucap Alhamdulillah? Kalau betul lah Alhamdulillah itu tanda kita syukur kepada Allah. Kalau ucapan Alhamdulillah itu tuan kata, itulah tanda syukur kami pada Allah. Tadi ni datang sini pun turun kereta pun tak baca Alhamdulillah. Adalah yang baca, tapi ramai yang tak baca pada baca.
Sampai tadi sini, ke masjid ni tadi ni, naik kereta kan, naik motor tadi, sampai-sampai ni, mati je enjin cikgu kan, Alhamdulillah. Ada, terlupa ustaz. Bukan terlupa, memang tak pernah buat langsung. Kan? Terlupa sesekali. Orang ingatkan, ingatlah. Ini berkali-kali ingat pun tak ingat juga pun. Lupa tak mana, memang tak pernah ingat pun. Tu kata syukur macam mana? Alhamdulillah berapa kali sehari? 30 kali sehari. Nikmat Allah sampai tak terhitung banyaknya kita guna. Maka perti syukur itu ialah meletakkan suatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah pada tempat dia. Kita dapat nikmat waktu lapang ni, letakkan waktu lapang ni pada tempat dia. Untuk apa guna waktu lapang ni? Untuk ingat Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Ini waktu lapang. Itu tanda syukur. Ni waktu lapang Allah bagi nikmat waktu lapang. Lupa Allah Ta'ala, syukur tang mana tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi nikmat sihat. Gunakan kesihatan tu pada jalan Allah. Membesarkan, mengagungkan, mensyiarkan hak Allah Ta'ala. Itu nama syukur. Allah anugerahkan pangkat, kedudukan, jawatan. Syukur, alhamdulillah naik pangkat. Apa buat dengan pangkat? Pangkat yang kita perolehi itu satu nikmat dari Allah. Gunakan dia untuk mensyiarkan, mengagungkan, membesarkan Allah. Kita hari ini ada pangkat pun kadang-kadang kan merosakkan agama Allah. Allah Ta'ala bagi pangkat ni, semua nikmat ni untuk dia tau. Dia buat kita ni pun bukan ada apa untung pun. Apa untungnya Allah Ta'ala cipta kita? Sebut nama dia. Beratus orang datang suara masjid ni nyebut nama dia, untung dia. Apa untungnya dia? Semua orang sebut Allah, Allah, Allahu Akbar. Besar ke dia? Betapa besar dia? Pasal tu dia cipta kita tu. Tak ada tuan-tuan. Apa untungnya Allah Ta'ala cipta kita ni tuan-tuan? Apa untung? Kalau tak kerana Muhammad itu nurun fauqa nur, yang tuan-tuan selawat tadi lah. Anta nurun fauqa nur. Sebab cahaya Muhammad itulah kita ni barulah Tuhan tampak kita. Tengok kita lah. Kalau tak kena cahaya Muhammad tu, Tuhan tak pandang kita ni. Apa untungnya buat kita? Semayang pun tak ingat dia. Untung lagi. Nyebut nama dia pun tak betul. Apa untungnya? Apa untungnya Allah mencipta manusia ini kalau hanya nak tunggu sebutan nama Allah daripada mulut kita? Ini belum apa-apa ustaz, dah lain macam kan. Tak, bukan apa. Nak bagi, jangan bagi tidur lah, kan tidur. Maulid tapi tidur. Apa untungnya tuan-tuan bagi tahu saya? Apa hebatnya kita? Allah ciptakan kita selengkap-lengkap sebaik-baik manusia kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku sempurnakan kejadian manusia ini. Aku bagi dia akal fikiran. Apa istimewanya kita? Apa tuan-tuan? Maka yang Allah Ta'ala bagi anugerah ini, kalau tidak untuk dia, untuk siapa? Bagi nikmat waktu lapang, bagi nikmat waktu sihat, bagi nikmat segala-gala nikmat ini untuk apa? Untuk dia. Sebab aku ciptakan kau dulu pun aku teringat nak ciptakan kau tu apa? Supaya kau ingat aku. Tu yang aku buat kau tu. Aku ciptakan kau atas sebab Muhammad ni. Aku cintakan Muhammad, aku sayangkan Muhammad. Aku bagi kau buat ni sebab Muhammad ingat aku. Jadi aku buatlah kau orang so ingat aku. Kan? Tapi dia buat kita lupa dia. Kita dapat pangkat, kita lupa dia. Kita dapat harta sikit, lupa dia.
Pun tuan. Dapat pangkat, Allah Ta'ala pinjamkan ni anugerah jawatan. Ambil. Sekejap. Jaga agama aku, jaga hak aku, kata Allah. Aku tugaskan kau sebagai khalifah. Menguruskan hak aku, kata Allah. Aku lantik engkau menguruskan hak aku ni. Jaga aku elok-elok. Tegakkan agama aku. Syiarkan agama aku ni. Aku bagi engkau jawatan tu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aku bagi engkau jawatan untuk suruh orang buat baik, cegah orang buat munkar. Kita ada jawatan suruh orang buat munkar, cegah orang buat baik. Gila. Tonton jadi gila. Dan tengok nak. Kita ada jawatan lah, Allah Ta'ala bagi pinjam. Orang pun ngadu kita, tuan. Si anu tu tak semayang, tuan. Tu jawatan tu kita guna tu. Siapa? Si anu tu. Tak apa, saya akan pergi tanya dia pasal apa dia tak semayang. Tu baru betul. Tu jawatan tu. Dan masjid tu buat kuliah. Lepas tu tak boleh buat. Masjid mana? Dia tu. Okey. Saya pergi. Kau pergi buat apa? Pergi buat apa? Pergi nak berhenti kuliah tu. Tu salah guna nikmat Allah, tak bersyukur dengan nikmat Allah. Tuhan kata aku bagi nikmat ini, jawatan ini untuk tegak agamaku. Kau bela agamaku, ihfazillah, pelihara aku. Jadi orang yang nak meruntuhkan agama aku, yang nak merosakkan aku, kau bela, kau sebagai ketua. Pasal itu tuan-tuan, hari ni orang mengadu bab apa? Mengadu bab baik ke mengadu bab tak baik? Selalulah kalau orang report lah kan, dia report bab baik ke bab tak baik? Bab baik, tak baik. Tuan-tuan tengok, saya nak bagi tahu. Orang report orang pergi semayang ke orang report orang tak pergi semayang? Banyaklah yang dia orang terima tu kan. Orang report orang buat kuliah ke orang report yang tak nak buat kuliah? Buat kuliah. Report pasal buat kuliah, bukan report pasal bukan buat kuliah. Tengok. Lepas tu yang terima report tu kan, terima report tu, apa reaction dia? Dia terima yang buat kuliah ke yang tak buat kuliah? Apa reaction dia? Reaction dia ialah masjid mana? Siapa? Patutnya tuan nak tanya tuan ni apa nama? Nama si pulang Islam ke? Islam ni. Patut tuan, orang Islam ni suka orang buat kuliah. Patut tuan ajak orang pergi kuliah. Tuan report suruh berhentikan kuliah ni berselemu. Baru orang tak datang report. Baru orang tak datang report kat kita. Ni dah. Ni WhatsApp akhir zaman kan. Saya kata, saya pernah lah mufti, Allahyarham, mufti Negeri Sembilan itu dulu. Orang report dekat dia. Saya tengah ngajar, orang report, telefon dia. Datuk, ustaz ni keras sangat nak ngajar Datuk. Betul? Tarik tauliah dia Datuk. Suruh tarik tauliah. Disuruhnya Allahyarham Syekh Murtada ni tarik tauliah. Pasal keras sangat tak semayang, kapi. Apa ni Datuk? Tarik Datuk. Datuk kata apa macam ni lah. Aku boleh tarik lah. Kan? Siapa nama ustaz ni? Ustaz Azman. Okey, aku boleh tarik lah. Kau boleh ngajar tak? Saya tak boleh ngajar lah Datuk. Habis tu kau suruh aku tarik tauliah dia, siapa nak ngajar? Aku tak larat. Macam ni lah. Kalau kau boleh ngajar, aku tarik tauliah dia. Tapi kalau kau bangang, kau pergi belajar lu, dah boleh ngajar, so aku tarik tauliah. Ni mufti tak ni, mufti Allahyarham dan mufti Syekh Murtada ni. Kau nak suruh tarik, aku dah tak larat nak ngajar. Ada orang boleh mengajar, kau suruh tarik tauliah dia. Kau suruh tarik itu, kau suruh tarik ini. Aku suruh kau ngajar, kau bangang. Nah, habis siapa nak ngajar ni? Macam ni lah. Kau pergi belajar lu. Kau dah bangang, pergi belajar lu.
Besok dah pandai bagi tahu aku tarik tali dia, aku bagi kat kau. Sampai ke sudah, tak nak mengadu lah. Apa punya mufti lah cakap macam ni. Dah marah kat mufti lah. Mufti pun dia marah tu. Nampak tak perangai kan? Nampak tak tuan-tuan? Kalau tak layan macam tu je akibat dia kan. Aku boleh, tak ada masalah. Kau ngajar. Aku tak larat, kata Datuk Mufti. Aku dah tua. Aku bersyukur pada Ta'ala. Ada orang nak gantikan aku, tolong ngajar. Ada ilmu sikit dia nak pergi ngajar, aku ganti, aku bagi dia. Datang kau yang bangang tak bagi pula dah. Nampak tak? Bahasa lembut dah bangang tu. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita melayan benda-benda macam ni, jahanam kita. Faham tak? Patutnya orang yang ada jawatan ni kena layan macam ni lah. Boleh, saya boleh tarik. Kamu pergi ngajar. Imam ni baca tak betul. Bagus-bagus. Tuan hebat, pandai. Tuan jadi imam lah, saya lantik. Saya tak pandai lah. Dah bangang, kau ikut belakang imam tu. Sebab kau pemangang. Semua nak ngadu, semua nak report. Dia tak tahu agama ni makin teruk, makin teruk, makin teruk. Kita duduk sibuk nak report, nak report. La ilaha illallah. Kan? Ni akhir zaman. Ni mukadimah lu masuk Rasuli. Ni nak bagi tahu. Nak katakan syukur itu meletakkan sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni pada tempat dia. Jangan besok di akhirat Allah Ta'ala nak tanya kita. Dia tanya besok, dulu aku bagi nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat tu akan aku tanya. Dulu aku bagi engkau pinjam satu kuasa untuk nak tegakkan agama aku. Apa engkau buat? Apa engkau buat? Engkau menegakkan ke engkau merobohkan agama aku? Jangan jawab memang. Ya? Sebab setakat ni tuan-tuan, belum ada lagi orang ngadu pasal orang tak semayang. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak ngadu sikit lah. Ni jiran sebelah saya ni Ustaz. Jumaat pun tak sembahyang Ustaz. Saya dah nasihat tak mau juga Ustaz. Apa tindakan yang patut saya buat ni Ustaz? Ustaz tak boleh ketegur dia. Belum ada lagi orang telefon lagu tu. Ni imam dah lama ni. Ni imam semua dah lama-lama ni. Berapa ramai yang ngadu imam. Ni sebelah rumah sini imam. Anak dia la ilaha illallah. Dedah aurat imam. Macam mana nak buat imam? Mana ada? Tak ada kan? Tak ada tuan. Ni imam Jumaat pun tak pergi imam. Macam mana nak buat imam? Tak ada. Tak ada. Yang Tuhan suruh tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat report tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru. Kita buat report orang buat ibadat. Sebab kita layan report orang-orang macam ni. Jangan layanlah tuan-tuan. Nasihatlah dia mungkin tak faham. Sepatut tuan, orang buat ni, tuan pergi mengaji, cari ilmu, patut ajak orang. Istilah mudahnya tuan-tuan, kalau kerja Allah tak boleh buat, kerja syaitan jangan ambil. Ini kerja syaitan yang kita buat ni. Kerja yang Allah Ta'ala suruh buat, kita tak buat. Kerja syaitan pula yang kita nak ambil. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Akhir zaman. Jadi tuan-tuan, tu baru ulas bab syukur. Ni baru nak masuk. Sebab pengusi bisik dengan saya tadi, Ustaz, apa nak habis kan? Saya ikut saya lah kan. Pengusi pun risau kat tu kan. Lambat nak habis Ustaz ni kan. Saya pun tahu tuan-tuan ni semua datang ni yang jenis-jenis yang maghrib isyak je. Umur maghrib isyak punya. Ini 70, 60. Ni maghrib isyak je. Bukan daripada subuh punya. Subuh apa orang ni? Daripada subuhnya apa orangnya? Yang zuhur apa orang je? Yang banyak datang ni semua maghrib isyak je. Jadi nak ke kubur semua. Tahu yang cari dinding, cari tiang, nyanda tak kena. Semua tak kena tuan. Lutut longgar, lutut lengoh, kaki kerem, semua kebas, jari pun kebas. Yang datang ni maghrib ni isyak. Kan datang subuh. Saya pun faham. 23 tahun duduk masjid surau ni ceramah. Hulu gili tuan-tuan dah tengok jemaah nanti pun saya tahu. Ini semua yang datang maghrib isyak, maghrib isyak. Ini lutut nak tanggal, buku lali nak tercabut, pinggang longgar.
Ni semua ada ni. Yang muda-muda ni, yang zuhurnya mana? Yang muda-muda zuhur mana nak ada ni? Tunggu dah maghrib esok baru datang tu. Kan? Ustaz ni main bedal je malam ni. Tak ada, memang nak bedal sungguh malam ni. Nak bagi faham. Kan, saya pun faham. 23 tahun, bukan 2 tahun. Bukan 3 tahun saya datang masjid surau. Habis rata pusing dah. Yang datang masjid ni, mula-mula saya ngajar tahun 96 bulan 10. Yang datang masjid ni siapa tuan-tuan? 5 orang je jemaah dia. Kan? Kadang saya nak datang tu, saya buka lampu. Saya buka pintu pagar. Bukan dia orang buka, saya buka. Baiklah hari ni tuan-tuan. 23 tahun. Kan? Sampai kenal lah selipar dia pun saya kenal. Ni haji punya ni. Ini tak ada ni. Naik. Ustaz, jemaah kita seorang meninggal. Patut tak ada selipar dah. 4 orang meninggal. Patut dah meninggal. Bila meninggal lah? Ustaz balik tu 2 hari dia meninggal. Itu tinggal 4 orang lah. 4 je lah Ustaz. Tak apa Ustaz, perlahan lah. Sampai kesudah perlahan. 4 orang. 4 orang. Demam pula seorang, 3. Sampai dia tanyalah saya, Ustaz, dah tinggal 2 orang ni, Ustaz nak ngajar lagi ke? Saya kata selagi ada orang, tapi kami berdua je Ustaz. Ustaz datang jauh-jauh ni. 2 ni yang nak mengaji pun yang tinggal lagi, yang lain semua dah mati. Ngajar. Kan? Ni sampailah ni. Pasal tu saya tengok jemaah, macam-macam kerenah jemaah ni saya tahu tuan. Yang datang pasal kenduri, yang datang pasal nak jemput kenduri kan, pun ada cara dia. Tak pernah datang masjid nak buat kenduri, bulan depan baru dia datang. Datang nak jemput kan, kena datang sebulan sebelum, sebab imam dah bagi tahu, siapa tak datang masjid kenduri, aku tak nak pergi, kata imam. Sebulan nak buat kenduri datang. Songkok dia pakai pun cenia aja. Ni nama pakai songkok terpaksa lah. Kan kita pun tengok belum siap datang, dia dah tunggu kat pintu pagar tuan. Kita pun alhamdulillah lah, ubah dapat hidayah lah kan. Cukup sebulan dia ngendeng kat imam. Tak tolong sikit bang. Apa tu? Buat kenduri tahlil. Boleh. Pasal dah sebulan ikut jemaah. Datang masjid 5 waktu. Tak sibuk. Kita pun imam pun pegang mic malam tu, insya-Allah. Lepas isyak kerang maghrib kan kita akan pergi rumah lorong sekian-sekian. Jemaah kita lah nak buat tahlil arwah. Kita tengok, dia ni patut sebulan lah. Jom ramai lah pergi. Besok dah sudah kenduri malam ni, besok tak datang dah semua. Kita baik sangka lah, penat kot malam tadi kemah kan. Lepas tu tak datang langsung dah. Mana dia? Kenduri dah habis. Bila datang? Nak kenduri besok lagi? Muncul dia sebelum. Masjid ni tak ada lah. Ni tempat lain yang aku cerita ni. Pengalaman 23 tahun. Dia menyampahkan ustaz. Kau tengok dia punya gerak-geri dia, boleh tahu lah angin. Aku tengok ustaz ni kan, ustaz tengok kan, tak faham. Bila nak habis pinggang aku dah sakit kan. Tu ustaz ni, aku siapa lah manggil ustaz ni, cikgu ni kata dia kan. Dia urut kaki, dia urut tangan, dia letup-letup tangan. Ustaz ni tak nampak ke? Dia topang dagu macam ni. Ustaz nampak kan? Wallahu a'lam. Wallahi tahu ni, kau jangan buat depan aku lah. Aku dah tahu kau siapa. Sebab aku ceramah pun tak lama, paling lama pun 2 jam ya. Cuma kau tahan telinga je lah, aku nak rembat kejadian. Tu muslimin dan muslimat. Tuan-tuan tengok tak, Nabi Allah Ta'ala utus apa dia bawa? Dia bawa 3 je tuan-tuan. 3 je yang dia bawa, tak banyak tuan-tuan. Sejak lahir Nabi sampailah Nabi wafat 63 tahun, Nabi bawa tunjuk 3. 3 ni pun tak boleh ikut.
Pertama-tama Nabi diutus oleh Allah, lahirnya di muka bumi. Apa yang Nabi buat? So itu Nabi kata dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tamu aku bawa nak tunjuk ke engkau orang ni akhlak aku. Siapa yang suruh tunjuk ni? Allah Ta'ala suruh tunjuk. Daripada bila Allah Ta'ala suruh tunjuk? Daripada mula dengan namanya sendiri. Letakkan namanya Muhammad, ismuhu Ahmad. Pasal orang Arab tak ada nama Muhammad ni, tak ada. Pelik nama Muhammad ni. Allah Ta'ala nak kata, daripada nama ini memberi makna besar bagi kamu. So itu tuan-tuan, bila nak orang rumah mengandung ya, apa bincang dulu? Apa bincang? Belum mengandung lagi, baru dapat tahu nak mengandung 2 minggu tu, apa bincang dulu? Bincang beli baju? Beli buai? Tak ada. Apa nama nak bubuh budak ni? Nama tu kan? Apa sebab nama bul? 9 bulan budak tu belum lahir, nama duk sebut dah, senarai nama berpuluh. Nama ni okey tak? Nama tak okey. Ini tak okey. Cuba kita cantum nama kita bang, kata bini. Bini pun cerdik dia pun. Cantum bini dengan laki dapat nama. Nama ni dah okey tapi pendek sangat. Bincang punya bincang sampai beranak dah. Dapat nama, bubuh nama. Pergilah daftar, sedaplah nama tu, panjang menjelo mana. Penuh kotak tu lah. Bukan macam dulu boleh lah. Siapa nama? Labu. Siapa nama dulu kan? Rabu. Siapa nama? Kami. Senang lahir kami ada. Dulu kan senang macam tu. Saya tahu orang dulu nama tak ada susah-susah mah. Siapa nama? Timah. Dah senang lah. Sekarang cari nama berbulan-bulan cari nama. Banggalah dapat nama, sedaplah nama. Yang kata sedap tu pun jahil ke pun. Pandai kau buat nama cantik ni. Dapat kat ustaz datang kuliah. Siapa nama? Apa nama tu dibubuh? Kenapa ustaz? Apa kamu tahu makna dia? Tahu. Api menjulang tinggi. Namanya, makna Melayu dia, api yang menjulang tinggi. Kau agak-agak lah bawa nama. Sebab itu nama ni kat siapa nak rujuk? Pergi carilah alim ulama. Tuan, saya nak bawa nama anak saya ni. Apa nama yang baik? Biar saya sentiasa sebut nama anak saya ni. Sebab sebutan tu satu doa. Siapa nama tuan? Muhammad Zaki. Dalam hati, ya Allah, bagilah anak aku ni cerdik dalam kehidupan dia, ya Allah. Ni. Sebab hari-hari sebut. Tapi bila dah dapat nama yang baik, jangan sebut nama tak baik. Siapa nama? Abdul Latif. Panggil siapa? Tip. Kau pahal? Namanya Abdul Latif. Sebab itu Nabi diajar jangan buat nama panjang-panjang. Tuhan kata aku bubuh nama ni istimewa sangat-sangat pada kekasih aku ni. Hamba aku ni aku bubuh nama elok. Supaya orang sentiasa menyebut nama dia. Siapa nama? Muhammad. Muhammad. Ya Muhammad. Tuan-tuan. Bapa nama apa? Abdullah. Tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah. Arab dia tak kenal kan? Siapa dia panggil? Muhammad. Semua Muhammad panggil. Nama Muhammad tersebar luas. Sampai kan ada kelebihan orang yang letak namanya di belakangnya itu namanya Muhammad. Kan? Nabi Tuhan ajarkan, aku utuskan Muhammad ini bermula dengan nama yang baik. Kamu lahir ke dunia ini, ikut apa yang aku buat ni, aku tunjuk ni. Letak nama yang baik pada anak-anak kamu. Sebab dengan nama ini lahirlah sifat-sifat yang baik. Sebab itu Nabi
dapat gelaran siapa? Muhammad Amin Al-Amin. Tuan-tuan, akhlak. Kenapa ajar akhlak dulu? Kenapa ajar adab dulu? Tak ajar benda lain dulu? Akhlak perkara penting. Sampaikan akhlak Nabi apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuan-tuan, nama Allah Ta'ala bagi akhlak Nabi berdasarkan Quran. Akhlak dulu. Yang akhir zaman ini akhlak semakin runtuh, tuan-tuan. Orang muda tak hormat orang tua, isteri tak hormat suami, anak tak hormat mak bapa, orang tua tak hormat, tak kasih sayang pada yang muda, orang jahil tak hormat orang alim, tak malu dengan orang alim yang lemah lembut. Mana ada lagi? Sampai Nabi kata akhir zaman akan terjadi la yuttaba'u alimun wala yastahyu minal halim. Tak ada lagi dah perasaan malu terhadap orang yang lemah lembut. Tak ada rasa hormat dah pada alim ulama, orang yang berilmu. Mana ada dah. Dulu je ada. Orang nak potong jalan orang tua ni minta izin dulu. Cik, jalan dulu. Dulu. Sekarang ada macam tu ke? Sekarang ni sampai terkejut kita di banyak. Zoom pergi. Anak siapa tu? Tahu kata dia. Ya Allah. Anak siapa tu? Macam anak Bilal atau kau? Anak Bilal. Sudah. Bukan Bilal sini lah. Ada Isyak. Oh, Azan Bilal. Patut pengusi kita bagi pagi 12.
Nah. Sambung sikit tuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, main peranan nama yang kita beri kepada anak kita. Bab akhlak ni sangat penting tuan-tuan. Dulu didik anak, pertama-tama dididik bab akhlak dululah. Macam mana nak jalan depan orang tua, macam mana bercakap dengan orang tua, dulu didik semua bab akhlak dulu tuan-tuan. Belum yang lain lagi tuan-tuan. Orang tua-tua tengah bersembang, jangan menyampuk. Orang tua-tua dulu ngajar tuan-tuan ni, semua yang dah berumur ni lah dulu ni. Mak ayah kita didik pertama-tama sekali bab akhlak dulu. Orang perempuan dulu mana ada keluar rumah tuan-tuan. Duduk je lah rumah, mana ada tahu maghrib-maghrib keluar. Hari ni tuan-tuan, merebang rambut-rambut, keluar jalan. Dulu orang perempuan mana ada, mana kenal semua-semua tu. Sopan, elok. Yang jadi bini tuan-tuan tu lah sekarang ni. Dulu tu yang dapat tu bahagia tu. Sekarang jenis merebang punya. Sepatah suami cakap, 30 patah dia. Suami pandang dia, ditenung suami dia semula. Tu yang takut suami tu. Yang hari ni suami semua jadi penakut tu. Baru bini bangun pun dah meloncat nak balik. Dulu mana tahu. Dulu mak-mak kita ni, bila bapak bercakap apa dia buat? Diam. Semua diam. Hari ni kalau kita bercakap, cuba tengok, bukan ibu-ibu lah, tapi sama lah. Semayang ni, ini yang semayang, mengaji. Kalau tak semayang, tak mengaji, lagi haru biru. Dulu. Ni aku menyampah Ustaz ni kan. Umur nak dibalunnya. Tak adalah kau panggil aku buat apa. Ibu-ibu ni semayang ni. Kan tak semayang ni orang. Umur semayang. Baca Quran alhamdulillah, mayang alhamdulillah. Telekung pempat. Kadang mengaji hari-hari, suami jawab juga. Sampai orang tanya saya lah, Ustaz ajar apa Ustaz kat rumah saya? Kenapa? Dulu tak adalah kuat menjawab. Sejak dah mengaji lagi kuat menjawab. Balik. Tuan. Akhlak. Dulu akhlak orang ajar. Tak berani tuan. Kita bersembang dalam rumah ni, orang datang, anak lalu mana? Orang belakang. Kita belakang. Dulu kan kopi beli gula je, pergilah beli gula kan. Masuk pintu tak ada. Sekarang ni situ sembang situ lah dia lalu kan. Dulu ada? Tak ada. Akhlak. Nabi didik dulu tuan-tuan berakhlak ni. Penting berakhlak ni. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan makhluk. Bab akhlak ni kita tanamkan dulu daripada dulu tuan-tuan. Taat kita dengan mak bapak sampai menikah taat. Kau abah berkenan tu budak tu, kau nikah dengan tu lah budak tu. Yalah abah. Mana dia nak lawan dulu? Yang tua-tua ni dululah jodoh semua orang tua carikan. Orang tua-tua lah jenis cari belakang rumahnya. Lalu dalam kampung, nampak tengah sidai baju pagi-pagi, tengah nyapu laman. Pagi kita nyapu laman budak ni. Kampung, sidai baju apa semua. Tengok. Dia pun nanya lah orang,
Anak saya tu belum ni. Kenal tu budak tu, elok tu budak tu lah. Kan? Tapi tak lawa lah. Orang dulu kan, mana ada yang lawa tu? Tak lawa lah. Jadi dia pun balik cakap dengan kita ni, yang laki-laki ni, mak abah tengok budak tu baik lah, berkenan tu mak, kau nikah dengan budak tu lah. Kita kenal pun tak budak tu dulu kan. Ya ikut mak lah ayah. Hati yang menikah belakang rumah tu. Dulu lah saya tengok orang tu kan. Nikah kat belakang rumah, sekampung nikah. Tapi tak adalah lawa, memang tak lawa lah. Kadang bapaknya handsome, maknya serabut. Kadang maknya lawa, bapak serabut. Tak tentulah. Kadang kita pun heran tengok macam mana lah Pak Haji ni bila dapat bini macam ni kan. Tengok muka Pak Haji ni punya smart, handsome, dapat bini macam ni. Allah serabutnya. Kadang tanya yang dia pula, saya tu ustaz, masa muda-muda lu jadi rebutan dalam kampung ustaz kan. Lepas tu kita tengok bini dia, jadi rebutan ini je yang kau dapat. Dah kelabu ke apa kan? Tapi dah orang tua pilih kan. Tapi walaupun kelabu 12 nak, kelabu pun 12, 13, 10 tu terkelabu tu. Dulu mana pandai melawan. Cuba hari ni kita cakap kat anak kita macam tu, abah berkenan tu lah budak tu, abah je lah nikah kata dia. Kita pun dia ada pahal kau suruh aku suruh kau menikah dengan budak tu sebab aku berkenan tengok budak tu buat menantu aku. Dia pula kalau dah abah nak, abah nikah je dah. Aku kalau mak kau tak ada dah lama. Tu cerita tu kan. Tapi ni beranilah cakap kan. Bini tak ada berani ni. Kalau bini ada tak berani kat macam tuan-tuan kat sama je. Lebih kurang je. Lebih kurang je tuan-tuan. Kalau ada ustaz pun takut, tuan-tuan apa lagi? Lagilah takut. Kalau ustaz pun dah takut, tuan-tuan lagi teruk lah. Dah cerita kan. Nampak tak tuan-tuan? Ni akhlak. Bila Nabi dah tunjuk sampai umur Nabi 25 tahun nikah dengan Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan tengok. Punya akhlak Nabi, berniaga barang, jujur, amanahnya mereka berniaga ni. Nabi berniaga tuan-tuan, siap bagi tahu lagi. Allah, akhlak yang Nabi tunjukkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelum diangkat ni Nabi, Allah Ta'ala tarbiyah bab akhlak puluhan tahun. Sampai umur 40 tahun Nabi. Bab akhlak je tuan-tuan, bab adab aja. Kita hari ni kadang-kadang mengaji tak ada akhlak, dengan orang tua tak ada akhlak, bab ibadat tak ada akhlak, semua. Sebab itu Nabi tunjuk bab adab ni apa? Bab masuk tandas ada adab, bab masuk masjid ada adab, akhlak dia. Duduk dalam masjid ada akhlak dia. Semua bab akhlak Nabi terang dulu. Sampai ada hadis mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak berjiran, adab berjiran. Adab bertetamu. Jaga tuan-tuan, nak pergi rumah orang pun ada adab, ada akhlak Nabi ajar. Pergi rumah orang, Assalamualaikum. Tak jawab, tunggu je. Assalamualaikum, tak jawab. Bagi 3 kali tak jawab, balik. Ini pergi rumah orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah tak kunci yo. Tak ada kau orang. Waalaikumsalam. Dulu tingkat nako tau, tingkat bukan dengan ni jenis yang buka ni. Siap buka tu. Waalaikumsalam. Tingkat tu, tapi tak jawab. Dah salam tak jawab, balik lah, apa tunggu ni. Mana adab, mana akhlak Nabi tunjuk, mana? Nabi tunjuk semua ni tuan. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Orang masjid pun punya bagus, tulislah doa depan tu. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Tak kat baca. Adab kan? Adab. Semua ada adab. Adab bertetamu, pergi rumah orang, adab berjiran. Adab berjiran pula, tengok jiran tu siapa, bukan Islam, orang Islam, kerabat. Semua ada adab-adab. 40 tahun sampai umur Nabi. Bab adab dia tuan-tuan. Nabi tunjuk bab adab, bab akhlak. Kita hari ni mana pergi benda tu?
Tak ada. Adab makan, adab tidur, hatta masuk adab bilik air, tuan-tuan. Dalam bilik air tu nak masuk pun ada adab dia. Hari ni orang langgar habis, tuan-tuan. Sampai di Mekah, tuan-tuan, tak ada adab masuk bilik air. Bukan kat Malaysia je, kat Mekah. Bawa jemaah haji, bawa jemaah umrah, kadang tanya, mana kain basah bilik air ni? Tak ada, Ustaz. Habis tu ma'assalamah, bulat je lah. Tak apa, Ustaz, seorang. La ilaha illallah. Adalah kain basah. Seorang pun kena, Ustaz. Adab Nabi tunjuk. Nabi dengan isteri sendiri pun tak pernah tengok, tak nampak. Kita habis semua nak tunjuk. Mana adab kita? Itu baru beradab, beradab. Settle 40 tahun sampai kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Diangkat jadi Rasul, diangkat jadi Nabi. Baru dua benda yang Nabi bawa pula. Sebab jaga adab dulu. Aku nak tunjuk engkau, nanti kau nak beradab dengan Allah Pencipta. Dia ajar beradab Nabi 40 tahun. Bila adab Nabi Muhammad, dia orang dah tengok hebat Muhammad ini, mulia sungguh dia ni. Kan adab-adab akhlak dia sangat baik, terpuji sungguh. Sampai nama tak sia-sialah Allah Ta'ala kata, aku bubuh nama kau Muhammad Al-Amin. Gelaran demi gelaran dia dapat, terpuji demi terpuji dia dapat. Akhlak Nabi. Allah kata, dah cukup. Hari ni aku angkat engkau jadi Rasul, jadi Nabi. Bila dia angkat jadi Nabi, apa yang dibagi kat Nabi? Muhammad, aku bagi dua tugas penting untuk engkau Muhammad. Apa tugas itu? Pertama, engkau kenalkan hamba-hamba ini pada aku. Kau kenalkan umat engkau itu pada aku nanti. Siapa aku? Dengan akhlak yang kau tunjuk tu, nescaya dia akan ikut cakap engkau. Pasal itu akhlak ni jaga dulu. Akhlak Nabi SAW, Nabi jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Tak pernah berbohong, tak pernah, semua tak pernah. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi Muhammad cakap, kalau Muhammad yang cakap, semuanya, apa pun yang dia cakap, semua aku percaya. Dapat gelaran As-Siddiq, tuan-tuan. Maka Nabi Muhammad diberi tugas pertama, mengenalkan Allah. Kenal Allah Ta'ala. Nabi Muhammad pun kenalkan Allah. Di saat bila? Di saat orang Arab leka duk sembah bahala, duk kalut sembah bahala, habis semua bahala dia buat sembah. Nabi Muhammad datang kenalkan Allah. Belas tahun Nabi Muhammad kenalkan Allah. Kita kenal tak Allah Ta'ala? Kalau kita kenal Allah Ta'ala, kita tak hidup macam ni. Orang yang kenal Allah, yang sentiasa Allah Ta'ala diingatannya, dia tak ada rasa takut melainkan hanya pada Allah. Dia tak ada rasa cinta melainkan hanya pada Allah. Tak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Tak ada hukuman selain hukuman Allah. Tak ada, tuan-tuan, semuanya Allah. Tak ada tempat pengharapan melainkan hanya kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, kita kenal ke Allah. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya ada 5 perkara yang kita kena harus ingat. Aku tidak redha melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang diredai melainkan hanya kepada Allah. Apa sahaja perintah Allah, aku redha. Apa sahaja kehendak Allah, aku redha. Ini orang yang kenal Allah. Nabi bawa ni. Pasal itu pertama kami nak Nabi bawa apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada siapa-siapa melainkan Allah. Aku naik saksi, tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi kenalkan Allah. Tak ada siapa-siapa melainkan dia, kata Nabi. Maka Nabi kenalkan Allah, sifat Allah, asma Allah, af'alullah. Nabi kenalkan semua. Siapa Allah? Belas tahu. Tak kenal juga kita dengan Allah. Tak kenal. Itu bila tak kenal, tak rasalah rindu.
Kan? Tak kenal, maka tak cinta. Cinta ni bila datang? Bila kenal. Kita kenal isteri kita betul-betul, datang rasa cinta tu. Pasal itu pernikahan bukan kerana nafsu. Kita berkahwin bukan kerana hawa nafsu semata-mata. Kerana kita kenal dia, kita cinta kat dia, sayang kat dia, bukan hanya semata-mata kerana nafsu. Kalau tak kenal, maka tak ada rasa cinta, tak ada rasa rindu. Kita bernikah dengan dia kerana apa? Kerana hawa nafsu. Selepas sempurnanya nafsu kita, ma'assalamah, tinggallah kau. Aku tak heran. Sebab aku nikah pun kerana nafsu. Bukan aku kenal engkau pun, bukan aku cinta kat engkau pun. Contohlah tuan-tuan, dulu masa mula-mula kenal, masa nikah, sayang tak ke dia? Sayang kan? Cinta lah. Sampai kan waktu bercinta tu, plastik ringan pun kita kata berat. Punyalah teruknya. Jalan-lah, berjumpa lah yang muda-muda ni kan, pergi dating lah. Dia belilah barang, bola plastik kan, ambil I bawa, tak apa, berat tu, plastik ringan dia katanya berat. Tak gila nama kau, ringan dia katanya berat. Yang perempuan tu percaya nak mampu, bagilah kat dia. Bagus tu budak ni, yang lelaki ni kan, memang bolehlah buat jadi lelaki aku kan. Kena tipu je lah kau hidup-hidup. Gila, dia pun bawa plastik berat kan. Padahal benda tu ringan dia pun kan, berat. Hari ni bakul ikan minyak, bang tolonglah bawa. Alah, itu pun berat dah. Yang berat dia katanya ringan, yang ringan katanya berat. Pasal apa tu? Cinta dah tak ada. Cuma dia orang dia tak faham. Yang laki tak apa nak cinta ke dia, dia kan faham pun. Pergi minum, belenggang, balik Ji? Balik lah. Tak ada bawa apa-apa ke? Bawa apa? Orang rumah? Pandailah dia. Bukan tuntut lah, bukan tuntut. Tapi ni semua sama je, tak cakap banyak. Kuklah teringat kan, dia aku makan roti canai. Ni bungkus roti canai. Siapa punya Ji? Orang rumah lah. Kadang bertegur dulu. Saya biasa minum tu, saya tahulah. Saya tengok kadang-kadang, tapi mana nak cakap, biar ni semua tak ingat bini. Saya tanya ibu-ibu, betul tak benda ni? Bawa balik tak? Ada? Mana tu? Jujur-jujur cakap, jangan takut laki. Apa takut? Dia takut kat ibu-ibu. Ni semua suami ni takut. Alah, bukan takat ini je, Firaun pun takut kat bini tu. Firaun tu punya ganas orang, punya teruknya orang sikit-sikit nak bunuh. Dengan bini lemah longlai dia, saya cakap banyak. Baru dia panggil abang on je, habis. Dululah Asia tu pernah panggil Firaun tu. Firaun siapa tak kenal, sikit-sikit nak bunuh, sikit-sikit nak bunuh. Bila Nabi Musa masuk hanyut dalam kotak tu, akta dah keluar nak bunuh, dan nak bunuh kan, dia kata bunuh, kata dia. Apa kata Asia? Bang On, kita pun tak ada anak Bang On, kita buat anak angkat je lah. Abang On jadi panggil apa tu? Apa kata Firaun maksud tu? Ini aku terjemah Melayu lah. Apa dia kata? Suka hati kau lah. Suka hati kau. Nampak dia panggil apa? Abang On je. Yang kau orang ni panggil laki, orang tua di mana? Mana tahu? Orang tua. Masa dia suka pergi kedai minum yang ada Indon tu? Dah tua macam ni, apa ni panggilnya abang? Tak gagap gitu. Dah berumur-umur ni dipanggilnya abang. Kalau Indon lah, jaga sekadar kurang lah kan. Saya ingat lagi tau, dah tua macam ni, cikgu ada panggilnya bang, nak minum apa bang? Gagap gitu. Mula nak minta kopi jantan terus. Berasa macam muda lah balik. Dia punya layanan tu, kat rumah tolong buat kopi, minum je. Waktu je manis. Macam mana? Kan? Tapi bukan sini lah, tapi sama je. Kan? Cuba balik sekarang, panggil balik. Bukannya orang tua di mana? Atuk kau di mana? Jangan panggil macam mana orang Indon tu panggil. Baru dia semangat sikit, rasa macam muda balik, walaupun dah tua kan. Ini suruh buat kopi pun minum je.
awak tu dah kerja mana? Potong kaki siapa tahu? Tolonglah kejap. Dia pergi buat, tapi buat dia tu macam selalu kacau, tak dengar pun. Hari tu sampai ke tengah rumah dia datang setekor awal. Minum. Setekor. Tak habiskan simpan lah. Yang laki pun satu bodoh. Dia tanya pula, kau ikhlas ke tak ni? Ikhlas lah. Apa punya tahu? Tak tahulah tu. Jangan ditanya dia dah buat tu, dah tahu. Cara dia pun dah tahu. Biasa mengacau tak macam tu. Biasa ngacau dan selu. Ni dah sampai tengah rumah dengar. Tang. Kita sampai. Kita tanya pula. Tak payah tanya dah. Tuan-tuan, Nabi kenalkan Allah kat kita ni puluh tahun lah. Belah tahun dia kenalkan. Kenal Allah Ta'ala. Dia belum suruh apa yang Tuhan suruh. Dia cuma nak kenalkan siapa Allah Ta'ala ni. Bila kamu dah kenal, kamu datang rasa cinta, datang rasa rindu pada Allah. Nanti tak payah suruh, tak payah cakap, kau akan buat. Sebab cinta ni tuan-tuan, ni yang datang semayang ni, ada rasa rindu kat Tuhan ke datang tadi? Jujur-jujur lah ni masjid ni, jangan bohong ni. Tadi datang semayang ni kerana rindu kat Tuhan ke? Kerana cinta ke? Kerana rindu ke? Kerana datang memang nak semayang maghrib, malamnya ada maulid. Saya cakap ke saya, kalau kerana rindu datang tadi, pukul 6 dia sampai masjid. Bukan tunggu panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru nak datang. Itu pun bini tegur, bang, dah azan dah. Azan dah. Lambat lagi komat tu. Tu dah komat dah tu. Imam tu baca panjang tu. Tu kata rindu. Itu. Macam tu kalau rindu Allah. Macam tu. Tuan-tuan cuba tanya orang bercinta tengok. Dia nak jumpa yang dicintai, berjanji pukul berapa? Pukul 1 tengah hari. Datang pukul berapa? 11.30 dah sampai. Pagi-pagi buta dah mandi dah. Nak bila? Jumpa girlfriend. Pasal apa? Rindu yang berkobar-kobar nak jumpa girlfriend ni. Tu tanda rindu. Kita rindu je nak. 12.56 datang berapa? Kedua. Pasal apa tuan-tuan? Rindu kat Tuhan. Tentu rindu. Tak payah nak bohong lah. Datang ni ada beberapa sebabnya. Pertama, nak dapat pahala 27 malam Jumaat. Kedua, taklah dah tua-tua ni nak pergi mana, payahlah. Rindu lah. Pasal apa tak rindu? Tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, tak rasa cinta, tak rasa rindu, nak kesebut nama dia. Nak kesebut, tak rindu, tak cinta. Orang yang rindu, yang cinta je tuan, cakap-cakap sikit dia sebut nama orang tu, cakap-cakap sikit dia sebut nama perempuan tu, cakap-cakap sikit macam tak ada orang lain dah, dia je. Sebab rindu dan cinta pada dia. Kita ni rindu dengan Tuhan macam tu lah. Jajak ingat Allah Ta'ala, jajak ingat Allah Ta'ala, jajak sebut nama Allah Ta'ala. Buat apa pun ingat Allah Ta'ala. Nak buka pintu pun bismillah, nak petik suri lampu pun bismillah, nak buka pintu kereta pun bismillah. Tu nama dia ingat Allah Ta'ala. Pasal dia rindu, dia cinta. Aku nak kenal sangat-sangat, aku rindu sangat dengan Engkau ya Allah. Aku tak boleh lupa nama Engkau ya Allah. Aduh, tadi kita ni ni pakai kopiah, pakai serban, pakai baju ni, ada baca bismillah tadi? Tadi bismillahirrahmanirrahim. Ada 102 orang lah. Rindu kan? Tu tadi turun, dah dapat, dah sampai sini dah. Dah sampai dah. Naik motor, naik kereta tadi, turun. Tu. Kalau rindu, teringat, ya Allah, Engkau lah sampaikan aku ya Allah. Makasih ya Allah. Pujilah dia sikit, alhamdulillah. Tadi berapa ramai sebut tadi? Rindu pada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi diutus oleh Allah nak kenalkan Allah.
Kalau dah kenal Allah, tahu sifat Allah, af'al Allah, tuan-tuan, tak ada sifat sombong kita, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada sifat ujub kita. Tak ada sifat riak kita. Sebab semua tu dari dia, bukan dari aku. Sedar dirilah maksud dia cakap Melayu dia. Sedar dirilah kan. Kita ni apa? Tak ada apa. Tapi kau tak sedar diri, itu yang jadi sombong. Tuan-tuan, kalau di hotel-hotel banyak joki tu, joki. Parking kereta lah, yang tolong parking kan. Dia kena sedar diri, dia tu cuma joki je. Tolong hantar parking kereta dia. Datanglah kereta mewah-mewah ni, hebat-hebat ni, Rolls Royce semua ni kan. Datang situ, turun, dia ambil kereta tu. Kalau tak sedar diri, itu yang bawa tu rasa belagak macam dia punya itu. Dia elah, kau tahu tak tu siapa punya? Kau pinjamnya, kau tolong parkingnya kau tahu. Ni yang dia bagi ni, dia suruh tolong guna je dulu. Besok nak tanya balik ni. Hak aku ni, kau jangan sombong. Sebab sedar diri, yang ni bukan aku punya. Aku pun pinjam kat dia je. Kalau yang peminjam ambil balik, aku nak kata apa? Aku nak kata apa? Ni kesihatan yang dia bagi ni, dia bagi pinjam ni, kalau dia ambil balik apa macam? Jadi jangan sombonglah dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila-bila waktu dia boleh ambil balik, anytime. Tu cakap Jawa dia. Kan? Dia boleh ambil, tuan-tuan. Hak dia. Tu yang Nabi perkenalkan kita dengan Allah. Kau kena ingat, ni semua Allah Ta'ala punya. Ini barang dia. Kau jangan sombong, kau jangan riak, kau jangan ujub benda ni. Ini dia punya ni. Sekelip mata je dia nak ambil balik, kau lelap dia ambil terus. Tak sampai seminit kau penjam je mata, zop dia ambil. Allahu Akbar. Berapa ramai manusia yang diambil nikmat oleh Allah dalam sekelip mata. Kita pun geleng kepala, macam mana dia ni dulu kaya tu, sekarang tu blacklist, bankruptcy tu. Bila awalnya kaya juta, macam mana kan boleh jatuh bankruptcy tu? Nak heran apa? Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi aku ambil cabut nikmat. Punya banyak duit, Tuhan bagi kencing manis, darah tinggi, jantung, cukup 3 sifat. Macam makan tak boleh, minum tak boleh. Tuan ni, saya tak boleh, saya macam mana? Tuan ni tuan, saya gaut tak boleh. Udang, jangan, gaut. Ni kambing, jangan, darah tinggi. Ni orang, saya tak boleh air mana, air tawar je. Duit punya banyak, semua Tuhan tak bagi makan. Yang kita tak berduit ni semua boleh melantak. Duit tak ada tapi melantak laju lah tu kan. Udang galah tuan, boleh. Sotong, kambing, boleh. Tuan tak ada gaut ke? Gaut tak ada, kaut ada. Duit dia tak ada. Duit tak ada, semua tak ada. Tapi makan, mujur lalu melintang patah. Tolak batu dengan kayu je. Yang lain kau letaklah. Tuan, oren tuan, boleh. Jus, boleh. Semua boleh? Semua. Tak ada pantang? Tak ada pantang jumpa. Saya ni dia kata pantang jumpa je, tapi duit dia tak ada. Tu yang tak jumpa-jumpa. Yang banyak duit, tu tak boleh. Ini tak boleh. Saya pernah lah bawa jemaah umrah ni, jemaah haji. Pakej paling mahal dia ambil tuan. Dia buat bypass. Duit banyak kan? Apa nak buat? Saya kata tuan, kalau tuan nak pergi haji ni, tuan ambil pakej paling mahal yang selesa lah. Tuan pun nak buat apa dah? Duit, tuan pun dah buat bypass semua. Dia pun ambil 120,000 tuan pakej. 2 orang 240,000. Dia gunakan duit dia tahu. Yalah betul lah Ustaz. Nak buat apa lagi dia tahu? Kalau saya ambil 240,000 pun meninggal kat Mekah pun alhamdulillah. Tapi hidup dia balik ke Malaysia dia. Balik Malaysia tak lama meninggal dia. Tapi berbaloi lah 240,000. Nak makan tak boleh, minum tak boleh. Hotel 24 jam makan dia. Sampai jumpa saya balik. Ustaz bagi tahu Arab tu tak payah hantar makan, saya pun tak boleh makan. Begitu? Ustaz ambil lah makan, aku lah yang kenyang. Mantap. Sebab aku tak ada duit. Aku duit tak ada. Lepas tu pula dia tak boleh makan, aku boleh makan. Dia banyak duit tak boleh makan.
Aku duduk makan. Arab tuan-tuan buah balun. Hantar balun. Lepas tu dia pun tanya, ustaz tak ada pantang? Pantang jumpa je tuan. Tak apa ustaz, makanlah, kita rezeki ustaz. Kan? 120. Betul kan? Allah Ta'ala cabut nikmat sikit je. Dia bagi semua-semua. Harta, duit banyak semua-semua. Makan dia tak boleh bagi. Kan tak boleh bagi. Air ni aja. Air ni tak payah duit banyak. Air ni pesin. Tak payah sampai berjuta duit. Kat masjid pun lambat-lambat air ni. Memang ustaz pun air ni je dapat selalu pun. Penceramah mana pernah dapat air teh ais ke 5 ais Milo ais. Ni lah air pun. Punya kedakut ni masjid. Bagilah penceramah. Ceramah bagilah. Daripada dulu 23 tahun dah ni lah air. Ni. Penat bulan jak, bulan gelas. Penat gelas, jak gelas. Penat dah betul ni betul kecil tu. 23 tahun lama. Itu pun jangan 2 jam sana. 2 jam apa air sejuk. Bagilah Milo ais ke. Kan. Ustaz main minta. Minta lah. Nasib malang penceramah ni lah air dia dapat pun. Itu pun orang marah. Dah lah air ni pun kena marah lagi. Tapi 23 tahun saya ngajar tuan, saya cuma dapat 5 tempat je yang fresh orange dia bagi. Mana Ipoh, di Selangor ada 2-3 tempat, di Ipoh ada 3 tempat. Dia tahulah, ini kalau ustaz kau bagi air sejuk memang kau dapat malam ni. Dia pun siap. Air tuan-tuan twister tadi baginya. Dapat aku twister, memang aku rembat kau. Kan? Dah ini ni. Baginya gelasnya. Nampaklah cantik sikit ada kaki. Kalau tak tu gelas hadiah Maggi tu. Beli Maggi dapat gelas, tulis bawah kan. Itulah gelas ustaz. Yang ini okey sikit lah, adalah kaki sikit. Biar air sejuk betul lah. Tu sebab aku tak minum, aku diam, alah aku minum. Saya sejuk. Kalau air Milo ais okey lah kan. Itu. Tapi besok ingatlah aku dah bagi tahu ni. Dah hina dekat AJK masjid tak faham lagi. Kau panggil aku, kau letaklah Milo ais. Fresh orange kau barulah. Beli twister pesin baru letak situ. Kalau aku tak minum pun aku buat balik. Ni buat balik pun air dah banyak kat rumah. Sabut. Kan? Tak bertegur gayanya macam mana? Saya kalau ceramah ada 5 tempat je. Sepanjang 23 tahun tu saya dapat air twister, anggur. Sebab itu pun dah 3 kali 4 kali balon tu cukup. Kau ustaz, aku siap pergi beli. Kan? Tapi tak apalah saja contoh. Tak adalah aku minta. Tuhan tahu. Kalau dia bagi anggur kan 3 jam tak habis. Allah Ta'ala kenalkan kita tuan-tuan. Dia suruh kenal dia. Nabi kenal lah. Nabi dihantar Nabi itu untuk kenal Tuhan. Supaya sentiasa ingat Tuhan. Ingatlah Allah Ta'ala. Sebutlah nama dia selalu. Sampai datang rasa rindu ni. Cinta. Buat apa pun bukan kerana nak pahala nak apa. Tapi aku buat kerana rindukan dia. Cintakan dia. Sebab dia buat aku pun pasal rindu dan cinta kat Muhammad. Kerana Muhammad ini jasa dia pada kita dapat hari ini tuan-tuan. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni tuan-tuan. Bulan dan matahari ni tuan-tuan. Siang malam ni pasal apa? Pasal teringat kat kita hamba dia. Rindu cinta dia kat kita ni. Ingat dia kat kita. Dia buat benda tu semua. Tak payah minta buat langit. Dia buatkan langit. Aku tahu kau perlu langit. Aku buatkan matahari dan bulan. Aku tahu kau perlukan itu. Aku buat. Aku ingat dekat kau. Apa ingatan kau pada aku kata Tuhan? Apa ingat kau kat aku? Nabi diutus oleh Allah untuk kenalkan Allah tuan-tuan pada kita. Tapi kita tak kenal juga dia tuan-tuan. Kan? Yang kita sibuk apa tuan-tuan? Kita gantung nama Allah. Kita gantung nama Muhammad. Gantung kat dinding. Satu sana, satu sini. Ni tak ada pula lagi. Ada. Gantung Allah sebelah, Muhammad sebelah. Sebut tak agak gantung je. Kan? Dalam rumah gantung ayat kursi. Baca tak juga. Asyik gantung je je. Kan? Tulis khat lah yang kita tak faham dah tu.
Digantunglah rumah dia. Kapal Nabi Nuh. Ayat Quran tuan. Dia pun tak tahu baca. Ini ayat apa tuan? Dia orang kata bahtera Nabi Nuh. Ayalah ayat apa tu? Saya tak tahulah, tapi itu bahtera Nabi Nuh tu. Tu gantung apa? Cantik je Ustaz. Nak buat apa? Tuan-tuan. Tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala kita hari ni. Kalau kita hidup kenal Allah, tak ada perasaan apa-apa tuan-tuan. Tak ada kita sibuk dengan gelaran. Tak ada kita sibuk nakkan gelaran. Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala punya semua tu. Bila ada gelaran, dia jadi sombong lah sikit tuan. Lain tuan-tuan, orang ada gelaran dengan tak ada gelaran ni lain tuan-tuan. Lain rasa tuan-tuan tak tahulah. Tak payahkan tuan-tuan ustaz pun. Dulu orang panggil nama je, tak ada rasa apa. Bila dah balik orang panggil Al-Fadil, Ustaz, lain. Tuan-tuan tahu tak? Ada beza tak orang panggil Datuk dengan tak Datuk? Ada beza tak rasa? Datuk tu lain rasa tu. Manusia ni dia bukan ada lebih kelebihan. Bila ada kelebihan tu dia rasa bangga lah. Saya lah tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah. Tuan-tuan saya tak tahulah. Saya ni jangan dibagi gelaran lebih, mula meloncat. Meloncat tuan. Naik kereta mewah lah. Awak tak pernah kereta mewah kan? Kita biasa kita buruk je kan. Tak rasa apa lah, jalan bersepah kan tuan. Tapi bila datang sini orang bawa naik kereta mewah tu, rasa nombang ni pun rasa macam dia punya. Orang pun tengok, ustaz datang dia macam naik kembang semacam. Tahu tak kesan dia? Pasal tak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, apa tak peduli pun. Ni semua pinjaman dari Allah. Gelaran haji tuan-tuan, kadang tak nyaut, tak panggil haji. Kadang tulis nama tak tahu haji, saya sebut ni haji lah, haji. Oh boy. Kadang kita panggil Mat. 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 Apa bodoh. Haji Mat. Tak dengar aku panggil. Aku ingat kau panggil orang lain. Okay. Dia tahu orang panggil dia. Tinggal lagi kau tak panggil haji, aku dah habis 10,000 kau tak panggil haji. Orang tak panggil Hajah kan? Jah, oh Jah. Baru nak nyaut. Kalau panggil Timah, tak nyaut. Sebab benda tu tak kenal Tuhan lah tu, yang jadi riak tu, jadi ujub, jadi sombong tu. Nak panggil juga gelaran tu. Macam tuan-tuan lah panggil ustaz. Saya tak heran pun tuan-tuan tak panggil ustaz. Tuan-tuan lah yang panggil. Kawan-kawan tak panggil ustaz. Main oi-oi ya. Tak ada. Aku ustaz kata. Sudah dah. Ustaz apa? Dulu kat Mesir pun main. Kalah beli ayam. Bagaimana gelaran? Tuan-tuan lah yang panggil ustaz. Tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak kenal saya. Datang pakai jubah, pakai serban. Tuan-tuan panggil lah ustaz. Ciumlah tangan kan. Salam cium tangan. Ni pasal tak boleh cium tangan ni. Kau tak berebut cium tangan. Bini haram tak cium pun. Bini pun salam tak cium tangan kan. Kadang kecil hati kan. Orang surau masjid semua salam cium tangan. Bini tak cium tangan. Berasa kat cikgu kan. Apa punya bini ni. Kita pun tegur lah bini. Kau tahu tak orang masjid kan, tua muda salam cium tangan aku. Kau bini langsung tak nak cium. Dia orang tak kenal awak. Dia kata saya kenal awak. Sepatah dia beritahu. Dia tak tahu background awak. Dia kata macam mana saya nak cium. Dia kata awak subuh pun lambat. Zuhur pun lambat. Jom nak cium berkat apa kata dia. Orang masjid tak tahu sebab awak datang awal. Dia kata dia tahu. Itu dia cium tangan ambil berkat lah kononnya. Orang rumah syarah terdiam kejap, tersentak. Tuan-tuan lah yang bagi gelaran tu tuan-tuan lah. Padahal tak ada apa pun. Gelaran Al-Fadil, Ustaz, Datuk, Doktor, Profesor. Tuhan kata besok muka nangki nak tanya. Dia tak ada panggil gelaran tu. Kau turun-turun je, tak ada Al-Fadil sini. Kau tunggu tongkat aku kejap lagi. Aku nak rembat kau. Tak payah bangga lah. Tak payah bangga. Apa yang kita nak bangga ni tuan-tuan? Apa yang kita nak bangga ni tuan-tuan?
Sebab tak kenal Allah lah datang penyakit bangga ni. Kalau kenal Allah, bangganya tak ada, sombongnya tak ada, riaknya tak ada, apa pun tak ada. Sebab kita datang pun zero. Kita datang ni kosong. Tak ada apa. Apa nak bangga? Datang pun kosong. Tak ada apa faedah. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah kenal, apa yang kita buat ni semua pasal rindu pada Allah, pasal cinta lah, pasal dah kenal dia kan. Datanglah rindu nak buat, cinta nak buat, teringat kat dia, tak sabar nak jumpa dia, tak sabar nak cakap dengan dia, kalau boleh nak mengadu dengan dia selalu. Sebab aku rindukan kau ya Allah, aku cintakan kau, aku nak mengadu banyak benda ya Allah. Oh, kita mengadu dengan dia. Ni tak rasa rindu, tak rasa cinta, pasal tak kenal, nak ngadu pun tak. Tu yang tuan-tuan malas baca Quran tu. Tu Quran susun cantik. Pasal tak rasa rindu nak cakap dengan dia, nak ngadu dengan dia. Sampai orang tengah tidur, aku nak jumpa dia lah, aku nak cakap sikit lah dengan dia. Tu yang bangkit tengah malam tu. Pukul 4 bangkit, pukul 3 bangkit, nak cakap dengan yang dirindui. Kalau boleh kita berdua je bercakap, jangan ada orang lain dengar, jangan ada orang lain yang nampak. Orang tengah bercinta, tengah rindu, tuan-tuan. Ada rasa tu? Tak ada. Tu yang jam loceng berbunyi pun boleh tutup. Orang yang rindu, yang cinta Allah, dia bangkit, tuan-tuan. Piramli buat filem, tuan-tuan. Piramli buat filem. Tuan-tuan tahu tak filem yang Piramli buat, yang dia bangkit tengah malam macam ngigau tu. Mula dia tidur nak jumpa tu kan. Apa nama yang cikgu, apa nama tu kan, anak dia tu kan. Apa nama Merdeka ke apa nama tu, Merdeka Penyelaku ke apa. Sampai ngigau nak bangkit nak jumpa perempuan tu. Sampai ngigau lah. Ni kita rindu ke Allah Ta'ala? Jadi macam tu. Sampai tak sabar nak tunggu pukul 4 pagi, 3 pagi ni, nak jumpa dia, nak cakap. Kalau boleh aku berdua dating dengan dia bercakap. Menangis, mengadu dengan dia, bercakap dengan dia, merayu dengan dia. Ada rindu tu? Tak ada. Nabi kenalkan Tuhan 13 tahun lama, dia kenalkan Tuhan kat kita. Tak ada rasa rindu pun. Tak rasa cinta pun pada Allah. Habis dia kenalkan Tuhan, dia mengharapkan apa? Kalau kau dah kenal Tuhan, kau buatlah untuk yang kau dah kenal. Barulah datang perintah syariat. Nah, datang perintah syariat, tuan-tuan. Syariat tu dia suruh buat. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dah rasa rindu dengan dia. Tak payah paksa. Aku nak buat ni, aku nak buat, aku nak lakukan. Tuan-tuan tengok kalimah Allah tak? Alif, lam, lam, ha tu tuan-tuan tengok kan? 4 huruf satu kalimat. Tapi dalam huruf tu ada huruf yang kelima, tuan-tuan kan? Ada tak alif ke atas tu? Sabdu kat atas tu ada tak? Ada kan? Yang kelima tu? Tu nantilah kita sembang. Bila dah kenal, tahu Allah Ta'ala ni sifat dia apa, nama dia apa dia suka, maka dia suruh buat yang 5 ni. 5 tu apa benda? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ajar kita, Nabi ajar kita macam-macam, tuan-tuan. Maka dia perintahkan syariat. Ni yang Allah Ta'ala suruh, kau buatlah. Jangan harap apa-apa. Dia tahulah bagi. Dia perintahkan kita buat. Dia suruh kita solat. Kau cakaplah dengan Tuhan elok-elok, sebutlah nama dia elok-elok, betul-betul lah sebut. Sebab kau dah kenal dia. Dia suka yang bersih, kau bersihlah. Dia suka yang cantik, kau cantiklah. Dia suka wangi, kau wangilah. Kan? Nabi dah kenalkan Tuhan. Apa Tuhan suka? Sifat dia. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kan? Tuhan tak terima benda melainkan benda yang suci, bersih. Nabi beritahu kan? Jadi kita nak buat, nak ngadap dia ni, kenalah bersih dulu. Nak dirikan salat, bersihlah. Sebab siapa suruh ni? Allah Ta'ala yang nak ni. Pakai lawa-lawa, nak ngadap dia kan? Wangi-wangi. Sebab Nabi kata, ni sifat Tuhan, ini dia nak, ni dia suka. Jadi kau buat benda ni lah.
supaya dia bertambah cinta dan rindu kat engkau. Engkau bertambah cinta dan rindu, dia pun cinta kat engkau. Kalau dia dah cinta kat engkau, kau tak minta pun dia akan bagi. Kan? Kau tak minta pun dia bagi sebab dah cinta kan. Tuan-tuan, dia pun suruhlah kita beribadat. Buatlah ibadat, syariat pun turun. Apa dia syariat? Ibadat. Apa syariat? Muamalah. Apa syariat? Munakahat. Apa syariat? Jenayah. Nak ngadap dia pasal dah kenal Tuhan. Tuhan pun kata, ni kau kena buat lah. Buat ibadat. Sebelum ibadat ada syarat dia. Apa syarat dia? Tuhan ni kan aku dah kenalkan kau. Tuhan ni kan dia suka bersih, dia kan cantik kan, semua dah kau dah kenal kan. Kau buatlah elok-elok macam mana dia nak. Maka sebelum kita ibadat, kita bersihkan diri, buang sifat-sifat kotor, dosa-dosa ni semua buang. Nak ngadap dia. Tuan-tuan nak pergi Mekah, kena bersih diri dulu. Pasal itu tuan-tuan, orang nak pergi Mekah, saya ngajar dulu tuan-tuan. Saya kata apa tuan, nanti dulu, jangan pergi dulu. Kenapa tak bagi Ustaz? Bersihkan diri dulu. Bersihkan diri dulu. Bila nak pergi Mekah, nak daftar, bila orang daftar, kita bagi tahu dia, tuan, sekarang tuan dah daftar kan. Selalu bila dah daftar, apa dia tanya? Apa yang dia tanya selalu? Bila tuan-tuan mendaftar kat tabung haji, apa tuan-tuan tanya? Tuan-tuan akan tanya, bila saya boleh pergi ni? Itu tanya kita kan. Soalan kita, dia pun jawab lah. Tabung haji pun jawab, tuan, insyaAllah paling cepat pun 2087 besok. Kira umur, 2 kali meninggal, 2 kali hidup, tak lepas 7. Yang kau pergi tanya dia buat apa? Yang kau pergi tanya tabung haji tu buat apa? Kau ingat kau nak pergi rumah dia? Kau nak pergi rumah siapa ni? Rumah Allah Ta'ala. Siapa tuan dia? Allah Ta'ala. Kau tanyalah Allah Ta'ala. Yang kau pergi tanya tabung haji tu sekali. Yang tabung haji pun sedap jawab, 2087. Rumah kau ke? Kau ingat aku nak pergi rumah kau? Patutnya orang tabung haji jawab, tuan, kalau rumah saya, hari ni saya panggil tuan, tapi saya ni bukan orang rumah dia, saya ni postman, tolong bawa je tuan. Tuan minta dekat dia, minta kat tuan rumah, ya Allah, kau panggil aku nak tahu kau, jadi kau panggil aku ya Allah. Jadi tuan kata, aku boleh panggil, tapi kau bersih lagi kau dulu. Aku ni tak suka orang kotor-kotor datang jumpa aku. Itu sebab bila dah daftar, jangan tanya dia. Orang tabung haji dah daftar, jangan beritahu bila boleh pergi. Ada je orang daftar sekarang ni, tahun ni daftar, dulu kan. Tahun tu boleh pergi. Ada kadang-kadang 2-3 tahun dah pergi, kata 2080 besok, tapi dapat pergi. Orang pun kan, ini guna kabel lah ni. Dah mula tuduh-menuduh. Mana faham lah orang masjid ni, kira faham lah. Macam tu lah. Allah, baru lalu minum. Aduh. Barulah laju sikit. Hebat masjid ni. Dah latu kat pergi beli presyoren. Rupa nak kena balon juga dulu. Tak balon tak merasuk. Tuan-tuan, tabung haji patutnya bagi tahulah tuan, dah daftar kan? Okey, dah daftar ni tuan. Sebab ni nak pergi rumah Allah Ta'ala ni. Bersihkan diri. Pertama, pergi jumpa adik-beradik dulu. Musuh-musuh ketat semua tu pergi jumpa. Minta maaf. Ajarlah dia orang ni. Sebab itu saya beri kursus haji. Saya tak suruh dia buat benda lain. Ni tuan nak pergi haji, nak pergi, pergi balik dulu. Pergi jumpa adik-beradik dulu. Kenapa Ustaz? Pergi minta maaf dengan dia orang, jumpa, bersihkan, lembutkan hati. Nak ngadap Tuhan. Ni bukan nak ngadap main-main. Jumpa adik-beradik dulu. Yang musuh ketat yang berpuluh tahun tak jumpa, pergi jumpa dulu. Jumpa adik-beradik kita. Ni, pas darah kita. Pangah, InsyaAllah lah saya nak pergi Mekah. Bila? Tak tahulah. Bila? Dah daftar dah? Dah. Bila? Pagi tadi. Pagi tadi kau daftar. Habis tu? Tak ada maknanya kalau pagi tadi, tunggulah puluh tahun besok. Ni bukan nak pergi rumah Pak Ngah, saya nak pergi rumah Tuhan. Kalau rumah Pak Ngah mungkin lah. Tu datang jumpa Pak Ngah dulu, minta maaf lah. Saya nak minta maaf, nak bersihkan diri lah. Pergi jumpa dulu.
mak minta maaf apa semua. Ni dulu aku ada hutang, aku nak bayar hutang. Semua ni aku nak minta maaf dulu semua lah. Kan? Lambat lagi, bukan rumah engkau. Dah minta maaf semua sekalian, sembahyang taubat. Ya Allah, kau ampunkan dosa aku ya Allah. Aku ingin nak tahu engkau ya Allah. Kau panggillah aku secepat mungkin ya Allah datang engkau. Allah Ta'ala tengok dah bersih. Allah Ta'ala, engkau orang yang layak datang rumah aku. Mari, mari. Dia jemput. Orang pun heran. Engkau kata lambat lagi. Tak tahu rezeki Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala kata, aku memang, aku rumah aku, hak aku lah. Aku nak panggil bila. Nampak? Duk sibuk, duk kalut. Bila boleh pergi? Bila boleh pergi? Dia sebut 2076, kita umur dah 45. Campur punya campur, dah masuk ke kubur. Tuan, saya ngajar haji tuan-tuan. Saya tahu lah pasal itu jemaah saya bukan suruh dia orang pergi haji dulu. Saya pergi minta maaf dulu. Jumpa adik-adik ke dulu. Sebab ada satu kisah tuan-tuan tahu. Jemaah saya lah. Jemaah saya ni tuan-tuan mengaji dengan saya. Duit banyak, semua ada. Alhamdulillah. Muda lagi. Baru 30 lebih 40 macam tu lah. Satu hari dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, mak saya bising kat saya, Ustaz. Kenapa bang? Dia kata saya duit dah ada apa semua, tapi tak daftar kat tabung haji kan? Bila nak pergi haji? Dia kata tu ipar kau tu pun dah nak pergi haji dah ni. Tengok, engkau tak daftar, bertahun lah kau dapat sok pergi haji. Macam mana saya nak buat, Ustaz? Kau pergi cakap kat mak kau, cakap dengan dia, nak pergi haji ni tak daftar pun kalau Tuhan nak panggil boleh pergi. Budak ni luruh tau. Tu dia cakap dengan mak dia. Mak dia kata, salam mak bising-bising. Sampai masa Allah Ta'ala panggil, tak daftar pun boleh lepas mak. Bersilat orang tua tu. Siapa ngajar kau? Siapa ngajar kau tak daftar boleh pergi haji? Siapa? Mak, ni ustaz cakap. Ustaz mana? Dia pergi lurus sebut nama aku. Mak dia tak kenal saya. Tak kenal. Dia satu hari tu, kau bagi telefon, nombor telefon ustaz tu kat mak. Mak nak tanya, dia belajar mana ustaz tu? Mak dia pun telefon lah. Dia bagi, mak dia ingat mak nak tanya apa, telefon. Mak ni Ustaz Azman. Yo, saya dengar lah. Kenapa puan? Ustaz ni belajar mana? Cakap tak pergi haji, tak daftar pun boleh pergi haji. Saya diam lah, saya terkejut lah. Apa hal orang tua ni kan? Dia cakap apa kan? Kenapa puan? Tak, saya punya anak dia kata tak daftar boleh pergi haji ke? Saya kata, puan, kalau Allah Ta'ala panggil tak daftar pun boleh. Ustaz belajar mana? Kata dia. Dia pedal aku 15 minit, panas telinga aku. Tapi aku malah nak jawab dalam telefon, dan jawab pun tak guna juga. Dia kan faham. Ya, mana? Satu hari macam mana tu Allah Ta'ala ni dapatlah budak ni, jemaah saya ni tak daftar. Jabatan dia tabung haji kan, pilih pos berapa orang, keselamatan berapa orang, adalah transport, logistik ni semua dia orang panggil lah, pekerja-pekerja staf ni kan. Jadi budak ni dapat terpilih, dapat surat jabatan bagi awak kena pergi haji tahun ni untuk tugas kat sana lah. Jadi awak boleh buat haji lah sekali. Budak ni pun dapat surat. Budak ni macam tak percaya, aku tak daftar. Dah ada ni jabatan hantar, ni jabatan hantar. Dia pun telefon saya, budak ni, Ustaz, saya dapat pergi haji lah. Alhamdulillah lah, saya kata. Ustaz percaya tak? Percaya kalau Tuhan dah panggil. Kita jumpa Ustaz. Pergi jumpa lah, ajak pergi minum. Dia pun bawa surat tu, tawaran untuk pergi tugas di Mekah sebagai sekian-sekian. Alhamdulillah lah, saya kata. Boleh lah pergi haji. Majikan kata boleh buat haji sekali. Okey lah. Dan mak dah beritahu dah. Saya tak beritahu mak saya. Dia kata, kenapa kau beritahu aku, kau tak bagi mak kau? Beritahu mak kau dulu. Kena beritahu lah. Sebab ipar dia nak pergi selepas tarikh dia pergi. Mak dia cakap ipar dia dengan dia tu boleh pergi. Itu dia pun beritahu mak dia. Lepas tu dia buat kenduri lah. Saya pun datang, dia panggil. Saya mau nak taji mak dia lah kan, nak bedal mak dia ni kan. Nawai itu dah tak betul tu. Nawai itu nak datang tu pun dah tak betul. Sebab nawai itu nak tenis mak dia ni tau. Kau tunggu kejap lagi aku datang, kau tahu nasib kau cakap kan. Pergilah, dapatlah pergi. Budak ni dah daftar semua.
Pergi tabung haji ni, submitkan dia punya semua, siap. Dia pergi awal. Ialah orang petugas, dia pergi sebulan sebelum, 2 bulan sebelum dia pergi. Saya pun pergilah rumah dia, mak dia tunggu kat pintu. Saya pun turun. Lepas tu dia kata, inilah Ustaz Azman, mak. Puan, macam mana nak puan tak daftar boleh pergi haji? Aku tanya dulu kan. Aku tengok dia. Jadi tengok aku, macam mana puan dia tak daftar boleh pergi haji ni? Ajaran mana tu puan ni? Tapi orang tengah ramai tu tak naklah bagi dia malu tau. Tak tahulah dia kata tabung haji ni pun tak betul. Dia tak betul. Tabung haji tak betul, apa hal kau? Saya pun masuklah kenuri minum. Saya dalam kepala otak saya pun, macam mana nak aku balun orang tua ni, nak bagi sedar kan, dia ni aku nak ajar sikit orang tua ni kan. Makanlah. Saya saja lambat sebab saya ngajar budak tu. Makan, minum lambat kan. Saya nak tunggu orang balik tu. Orang dah balik tu, saya tak balik lagi. Bila tak balik tu pun duduklah, panggil lah mak dia duduk apa ni. Saya kata, saya ngajar haji puan sebenarnya. Tapi yang panggil ni bukan saya lah, yang panggil Allah Ta'ala. Macam mana pula tak daftar, dia boleh dapat ni Ustaz? Tak puan, ni bukan dia nak pergi rumah puan. Dia nak pergi rumah Allah Ta'ala. Siapa tuan rumah? Allah Ta'ala ke puan? Aku slow je aku bagikan. Dia dah diam kan. Aku tengok. Hari tu kau bagi aku 15 minit kan, panas telinga aku. Hari ni aku bagi kau setengah jam, aku tazkirah kau. Aku badal cukup. Puan, lain kali jangan sombong. Ni rumah Allah Ta'ala yang nak pergi ni. Minta dengan Allah Ta'ala, bukan minta dengan puan. Pasal tu anak puan ni tak minta dengan puan, dia minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perkenankan dia nak pergi. Dia diam. Betul lah tu. Lain kali jangan cakap saya tak belajar lah apa semua. Saya sesat. Sekarang siapa sesat? Puan sesat ke saya sesat? Tak adalah kata Ustaz sesat, tapi selalunya daftar dulu. Tak. Allah Ta'ala nak panggil ni, tak ada duit pun dia panggil tuan. Kalau memang dia nak panggil. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Jemaah saya nak pergi umrah, menangis tuan-tuan. Nak pergi macam mana Ustaz? Duit pun tak ada Ustaz. Allah Ustaz, duit pun tak ada, macam mana? Tak apa tuan, nanti Allah Ta'ala panggil, adalah duit tu. Orang bagi dia pergi. Allah Ta'ala hantar satu hamba Allah, ni kau kaya, kau tolong bagi dia pergi dia tuan-tuan. Allah Ta'ala panggil dia, hantar orang kaya pergi tolong dia. Nah, ambil ni, kau pergi, aku sponsor kau pergi. Sebelum pergi saya cakap dengan dia, tuan, doa dapat pergi haji tahun depan. Tak Ustaz, dia tak daftar, tak apa Ustaz. Saya mau tak ada Ustaz, saya tak daftar Ustaz. Jangan cerita daftar, minta dengan Tuhan. Dia pun pergi Mekah tahun tu tuan-tuan. Tahun ni dia pergi, orang tu hantar dia. Ada satu hamba Allah ni, orang kaya ni hantar dia pergi Mekah. Sampai di Mekah, saya kata pertama, petua saya kata, nampak je Kaabah, terus berdoa. Minta pertama, ya Allah, kau bagilah aku datang lagi kali kedua, ya Allah. Aku nak datang pijak bumi ni. Dia pun buat doa. Sampai di Mekah tuan-tuan. Dia doa. Balik, tahun depan tu, tuan-tuan ingat tak masa tu, kota haji yang 1,000 orang lebih tu. Dia imam surah je tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala nak panggil dengan asbab itu je tuan-tuan. Dia pergi haji tahun depan tu, dengan tak bayar sesin pun tuan-tuan. Tak daftar pun. Tabung haji panggil, mari datang tabung haji, daftar nama untuk pergi haji tahun ni. Menangis tuan-tuan. Ini rumah Allah, ini hak Allah, bukan hak manusia tuan-tuan. Apa syarat? Tuhan kata, syarat bersihkan diri kamu. Kita duk sibuk buat benda-benda lain, diri tak bersih. Betul nak pergi Mekah, nak pergi umrah. Betul lambat. Macam mana tak lambat? Kau kotor macam mana nak panggil? Tahu tak sifat aku? Aku terima yang bersih, aku terima yang suci. Tuan-tuan kan? Ni. Nak pergi, bersihkan diri. Tak dapat saat ni Covid. Balik-balik Covid tak dapat. Kalau Tuhan nak panggil, Covid tak Covid. Kan? Macam tak kenal Tuhan lah. Syarat. So itu Nabi terang bab taharah, bab suci ni, bab syariat, bab suci kan. Dia ajar lu nak semayang ni, macam mana nak ngadap Tuhan. Bersih-bersih pakai, lawa-lawa cantik-cantik. Kalau beli baju yang mahal-mahal pakai ngadap Tuhan.
Pakai minyak wangi mahal. Ini minyak wangi wakaf juga yang kau bubuh. Tu. Oh, banyak minyak wangi wakaf tu. Pakailah minyak wangi-wangi sikit. Nak hadap Tuhan. Tuhan suka wangi. Tuhan suka cantik. Pakailah lawa. Ini ngadap Tuhan pagoda ya. Nak ngadap Allah Azza wa Jalla pagoda. Tahu tak Tuhan tu suka cantik? Tahu. Awak pakai pagoda. Kadang tak berbaju. Kat rumah. Allah. Baju pun tak pakai. Orang tegur ustaz tak pakai baju. Panas. Nak ngadap Tuhan. Itu doa. Yang di langit turunkan, yang di bawah keluarkan, yang jauh dekatkan. Macam tu pergi minta. Doa bukan main. Minta. Turunkanlah yang di langit. Kalau yang di bumi keluarkanlah, yang jauh dekatkan, yang susah senangkan. Tuhan kata, apa yang jauh, apa yang dekat kau nak ni? Yang aku bagi pun kau tak bersyukur. Banyak sangat nak minta. Mak ayam baju pun tak pakai. Macam ni kau ngadap aku. Ustaz baru baik-baiknya malam ni kita. Kau bagi orang buat apa? Bau sedap nak minum. Laju lah sikit nak minum. Mana lepas ni dia orang faham lah. Tak bagi dah air sejuk. Ustaz lain kau pandai-pandai kau lah. Aku tuan-tuan bab syariat, bab taharah, bab solat, ajar sebutan Nabi, ajar cara sebut. Bukan Nabi main-main. Sebab Tuhan suka bunyi yang baik, bunyi yang sedap, sebutan yang cantik. Nabi ajar kan. Saya tu baca Quran, baca elok-elok. Baca elok-elok. Sebab Tuhan suka benda yang indah, tuan-tuan. Kita manusia suka tak dengan lagu yang sedap? Sedap, suka. Muzik yang indah. Pasal itu speaker, tuan-tuan, mic tuan-tuan ni, bau sedap bunyi dia. Baulah semangat nak sembahyang tu. Dengar pun sedap. Ini Allahu Akbar. Dengar tak dengar je. Tali mic pun letaklah bersatu. Speaker bukan jenis ni, jenis tiang tu letak. Macam Arab Saudi lah, yang haram kan, yang boleh cabut-cabut tuan-tuan. Tu tempah lah. Tempah tu tuan-tuan pakai satu atas, satu tempat rukuk, satu tempat sujud. Wah, boleh cabut-cabut lah. Tak ke depan ni. Tu dia bunyi tuan-tuan tu. Tu daya penarik tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dia bunyi bergaung, bergema tuan. Semangat orang datang sembahyang. Bau semangat tuan-tuan main kat Saudi, kat Mekah macam tu. Suara Pak Arab macam tu. Speaker dia macam mana? Ini tengah rukuk. Amin Allahu liman hamidah. Geram je aku nak cabut dengan tu. Tapi masjidnya okeylah, Buatlah sistem yang puluh ribu punya tu. Duit masjid banyak kan? Tuan-tuan tengok tak orang buat konsert, apa mula-mula dia buat? Orang nak buat konsert ni, tuan-tuan tak nak pergi konsert, payahlah nak cakap. Aku biasa pergi, sebab aku semua aku pergi. Kelab malam pergi, pub pergi, masa dulu buat serban-serban tu pergilah tengok kan. Dia punya pay system ni tuan-tuan, kena dia adjust pay system tu 2-3 hari tu. Nak bagi cantik. Ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Popak bunyi. Peganglah dulu. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Peganglah. Tengok duit kat whiteboard 173,000. Mic haram tak berbunyi. Serabut dah. Tempat rumah-rumah Allah Ta'ala ni, orang azan pun sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergema. Dah lah Bilal suara kan tak kuat, mic pun tak kuat. As-salatu khairum minan naum.
tidur. Bergemuk lah. Bukan bila sini, tapi sini speaker okey lah, cantik lah, sedap lah kan. Barulah ada daya penarik tuan-tuan. Keluar duit sikit, 10,000 PA system, baru orang semangat nak dengar ceramah, dengar orang baca Quran, dengar orang azan, dengar orang jadi imam. Baru semangat orang nak datang sembahyang kat masjid tu. Ini kadang-kadang ni besar ni kepala dia besarnya. Ya ni. Kan? Dengar tak dengar. Orang perempuan pula tutup pula semua tu. Tutup. Langsung tak nampak. Allahu Akbar. Terputih pula secabut. Datuk. Imam suara tak kuat. Kan? Dah orang perempuan tak dengar. Apa dia buat belakang tu? Berdiri lah. Dia baca. Dah habis salam. Dah nak balik dah. Dia duduk diri belakang tu. Kita duduk nunggu, manalah bini aku ni kan. Suruh anak, kau pergi tengok mak kau. Apa sembahyang lama sangat? Sembahyang sunat apa lagi? Orang dah balik kan? Dia pun tinjau. Sembahyang dia. Hah? Sembahyang? Semua sembahyang dia berdiri semua. Sembahyang apa semua berdiri? Rupa dia tak dengar imam dah balik. Imam semua dah balik, dia duduk berdiri tu. Ini terjadi dan bahasa saya lah tu. Ada satu masjid ni tapi dia besar lah, jauh ke belakang. Dia perempuan ni sebenarnya tabir belakang tu. Dia tutup tabir rapat lah. Rapat tabir tu. Jadi mic ni tak dengar tu. Jadi imam ni tadi suara tak kuat. Yang belakang tu pula tak jadi berbalik. Patut kau jadilah berbalik. Tolonglah pasal dia jatuh kan. Kau buat Allahu Akbar, bagi orang dengar lah. Sambung lah. Ni dia pun senyap. Orang tak biasa jadi berbalik ni orang. Kok sujud, kok habis. Dah padam lampu ni, dah padam. Kita orang pun keluarlah kat luar tu. Pakat parking kereta tu keluar, tengoklah. Tengok orang perempuan tak keluar, seorang pun tak keluar lagi tau. Itu dia orang tanya, mana orang perempuan lah? Tahu lah kot, dia tu bukan sunat kot kan. Duduk kat luar. Imam dah balik lah. Kita orang duduk kat luar tu. Tunggulah tak keluar-keluar. Ada satu budak ni, anak ni, pergi tengok sembahyang apa lama sangat, aku apa nak balik. Dia tengok sembahyang ni lah. Sembahyang? Lama tu perempuan sembahyang. Tu datanglah ayah ni tadi pergi tinjau. Tengok orang tengah beratur sembahyang, perempuan tu beratur. Tapi ayah ni baguslah, dia tegur terus. Bayang apa oi, dah habis. Orang perempuan ni tadi bila dengar macam tu pusing terus. Dah habis? Dah habis. Iqbal dah balik. Tak dengar pun. Mic putus. Speaker mic putus. Apa tak bagi tahu? Nak bagi tahu apa? Ingat kau ingat dia ikut. Rupa dia pakai habis dah sembahyang tu. Belum lah lagi. Pakat tagak telekung balik. Tak apalah sampai kat rumah. Aisyah kat rumah. Ni penyakit ni. Pasal itu tapi ni okey lah kan. Saya sebenarnya tak galak sangat masjid pakai macam ni. Saya lebih suka masjid ni pakai tiang lah. Tiang tu dia punya power dia kuat lah. Suara pun tak sakit lah. Tekak tak sakit. Kalau pakai ni dia tarik suara kita tu sakit. Saya pernah je baca jadi imam meletup speaker sebab suara saya kuat kan, volume tinggi kan. Dia punya power tak cukup, terbakar dalam hangit. Saya duk fikir apa, syahid dah aku, syahid dah. Sebab benda lah tu gantung kat tengkuk ni. Mampu dah aku ni kalau shot dengan aku padam. Tapi duk ingat syahid dah, syahid. Hangit ke dalam tu. Iyalah, besarnya. Lepas tu saya tanya AJK, siapa buat tu? Siap, jangan suruh. Buatlah PA system masjid, bubur dalam satu box ni, kunci bilik tu, switch semua kat luar. Ni bilang ni imam, ini dalam, ini luar, ni menara. Dah. Yang lain semua jangan adjust. Sebab kalau kita bagi dia adjust, kan datang orang lain. Kan orang lain belazan.
pusing dah. Lama-lama jahanam macam tu ya. Tutup lah, seal, jangan bagi. Aku dah setting elok-elok ni, kabel lah siap semua, kau petik kat luar je, kau jangan macam-macam lagi. Kan datang ni, kan tiba-tiba datang orang suara kuat, dia tak adjust, terbakar kawan tu. Tapi sini masjid ni okey lah, cantik lah. Tapi hari pun dah 9.30, pengusi kata 9.30 Ustaz, stop, berhenti. Aku berhenti lah. Air habis tak habis, aku nak habiskan juga. Jadi tuan-tuan, itu baru bab taharah, bab suci. Yang lain tu bab muamalah belum lagi. Tu tahun depan lah pula. Bab jual beli, bukan faham pun bab jual beli ni. Tu yang jual karipap pun, karipap apa? Karipap kentang. Kentang pun tak ada. Karipap kentang. Nipu. Jual kuih karipap apa ni kak? Karipap kentang. Gigit, tak jumpa kentang. Dan nak habis baru jumpa anak kentang. Lagi baik kau buat nama karipap gelembung. Apa nama kak? Ni karipap apa kak? Karipap gelembung. Apa nama gelembung? Dia gelembung je, inti tak ada. Ini tulis karipap kentang tak ada. Gelembung yang boleh harap. Jual tom yam campur. Patong serai yang dicampurnya banyak. Dengan daun 5 perut. Anak udang seekor. Mana nak berkat? Asyik nipu je. Jual beli tak ikut cara Nabi ajar. Itu belum bab penakahat lagi. Itu bila? Tunggulah cikgu panggil lagi. Nak aku sesah lagi cukup. Jadi tuan-tuan, Nabi diutus oleh Allah Ta'ala ni, kalau kita ikut betul dia, bab akhlaknya, bab kenalkan Tuhan pada kita, bab syariatnya, ikut ni tuan-tuan, settle semua masalah ni. Tak ada masalah apa hidup ni. Tak ada. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itulah tuan-tuan. Malam ni saya kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Pertama tuan-tuan, akhlak kena jaga. Kenali Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Ikut syariat yang Nabi bawa, supaya kita hidup dalam keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya pada malam ini untuk datang ke masjid tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, mudah-mudahanlah kita dapat berjumpa lagi di lain waktu, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekali terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Dan untuk makluman tuan-tuan, siapa yang inginkan dapat rakaman video saya, boleh minta dekat saudara Bali ni untuk link dia orang lah. Program saya di Batu Pahat ni. Sebab lama lagi Batu Pahat ni tuan-tuan. Kuliah masih disusun-susun lagi. Jadi ya banyak tempat lah kuliah saya. Sepatutnya saya dah balik tuan-tuan. Dah balik dan patutnya kan. Tapi tak balik-balik juga. Sebab Selangor tak boleh lagi, wilayah tak boleh lagi. Kalau saya dah balik, saya tak boleh datang dah. Sebab ya nak perlukan surat dan sebagainya. Sebab kawasan saya masih merah di Kuala Lumpur dan Selangor. Masjid ya tak boleh buat kuliah, tapi kes meningkat juga. Ingatkan tutup masjid, kuliah semua aktiviti, kes menurun. Itu makin naik juga. Saya pun pelik juga. Tak mana silapnya. Tak tahulah silap tak mana. Sebab saya yang tahu yang patuh SOP ni orang masjid orang surau. Yang ikut taat SOP ni, cek suhu semua ni orang surau, orang masjid. Yang tutup jauh masjidnya, sampai tidur pun pakai tu. Patut yang ini suruh kau pergi masjid, jaga SOP ni, taat, doa dengan Allah Ta'ala. Yang tutup mana? Yang tutup tu shopping mall tu, semua-semua tutup dulu. Tutup, kami nak berdoa. Mari semua-semua berdoa. Tutup SOP, main masjid kita berdoa. Ni dah masjid dengan beraktiviti, tapi yang lain buka. Kes makin meningkat. Bukan berut-berut. Terbalik buat kerja. Kan? Tapi saya pun tak tahu COVID ni dia datang waktu bila. Maghrib boleh, subuh tak boleh. COVID ni pun pandai dia pun. Satu subuh tak boleh kan? Tak boleh subuh. Subuh tak boleh, maghrib boleh. Dia COVID ni datang subuh tau. Mana subuh ni tuan-tuan membuta semua. Tak payah buat apa-apa. Pergi ngetir je. Maghrib ni dia COVID tak datang. Tak tahulah idea mana yang dia ambil, aku pun tak faham. Tak faham. Kecuali maghrib je boleh, lain semua tak boleh lah, sebab COVID dia datang time tu.
Covid pun memang attack subuh kan. Subuh sampai subuh. Kuih buat dia kerja. Saya pun mikir nak tidur, 4 kali tidur tuan duk mikir kan. Betul kok Covid datang subuh. Subuh. Di maghrib tak datang ke kan. Penyakit Covid ni luar biasa tau. Subuh dia tak bagi, duha dia tak bagi, lain tak bagilah kan. Sebab waktu ni Covid ramai. Syaitan Covid ni sampai tau. Dia maghrib tak ada. Jadi maghrib boleh. Tempat kami sana pula semua tak boleh sebab Covid tahu time tu memang tak boleh. Dia memang tuju masjid je. Masjid dengan surau dia tuju tu. Dia tak kira waktu. Masjid dia kau masuk kau dapat. Kau masuk kau dapat. Dia tak bagi. Tutup. Tak tahu. Saya pun tak faham. Tapi tak tahulah. Macam tu ke Covid ni? Macam tu? Tak. Covid tak serang. Kalau kita pergi masjid 6 orang, 5 orang, Covid tak serang lah. Sebab tak ramai kan. Dia 5-6 orang tu dia kurang berminat. Dia ramai-ramai dia minat ni. Covid ni pun haru ke. Tak apalah, nanti aku buat kajian lah tentang Covid ni. Sebab nak mengharapkan dia buat kajian tak dapat-dapat, biar aku buat kajian apa pasal Covid ni. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan cukup setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.